Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu lagi di dalam By Cam Studio. Pada musim ni, kita dapat lihat terdapat pasukan yang memilih untuk sign pemain import yang pernah bermain dengan pasukan lain dalam Liga Super. Atau lebih senang lagi, mereka memilih untuk sign pemain import kita semula. Kalau ikutkan, banyak sebenarnya pemain import kita semula yang sedang bermain dalam Liga Super ketika ini. Sebagai contoh, Ifedayo Omusui, Kepa Sherman, Desi Marcel dan ramai lagi lah sebenarnya. Paling latest, Yashe Pinto yang menyertai Negeri Sembilan. Walaupun ada sesetengah peminat tak suka pasukan mereka sign pemain import kita semula, tapi bagi aku ini adalah satu tindakan play safe oleh pihak management. Tak semua pemain import yang pertama kali datang ke Malaysia boleh perform. Malah ada di kalangan pemain import ni tak kekal sampai habis musim pun. So nak selamat, ambillah import kita semula ni. Mereka lagi cepat untuk settle down, dah ada pengalaman dalam Liga Malaysia ni. Mungkin ini adalah salah satu sebab kenapa pemain import kita semula ni menjadi pilihan sesetengah pasukan dalam Liga Malaysia. So, bila bercakap mengenai import kita semula ni, aku teringat kepada seorang pemain ni. Dalam banyak-banyak import kita semula yang pernah main dalam Liga Malaysia ni, dialah pemain import yang paling banyak kena kita. Tiap-tiap musim, dia tukar tim. Musim ni tim lain, musim depan tim lain. Selain gelaran kita semula, kita juga boleh panggil dia sebagai The Journeyman. Jadi, siapakah pemain tersebut? Siapa lagi kalau bukan Francis Fokido. Fokido merupakan pemain yang berasal daripada Liberia dan bermain di posisi penyerang. Lahir pada 25 Disember 1985 dan mempunyai ketinggian 1.73 meter. Untuk rekod, Fokido pernah beraksi bersama dengan 6 pasukan dalam Liga Malaysia. Satu-satunya pemain import yang berjaya untuk main dengan banyak pasukan. Persoalan di sini, kenapa begitu banyak pasukan yang berminat untuk mendapatkan Fokido ni? Padu sangat ke dia ni? So, perjalanan bola sepak Fokido dalam Liga Malaysia bermula pada tahun 2012 di mana pada musim tersebut beliau telah menyertai pasukan Terengganu. Pada musim tersebut beliau telah berjaya untuk skor 19 gol, termasuklah muncul sebagai penjaring terbanyak Liga Super dengan 15 gol. Musim debut yang cukup cemerlang untuk beliau. Walaupun dia perform dalam musim tersebut, akan tetapi dia tidak kekal di Terengganu apabila pada musim seterusnya dia memilih untuk berhijrah ke pasukan Selangor. Bersama Selangor, beliau telah berjaya untuk skor sebanyak 13 gol. Nampak ada sedikit penurunan kalau nak dibandingkan ketika bersama dengan Terengganu. Tapi bagi aku, 13 gol tu still lagi satu pencapaian yang baik. Dan untuk next season, beliau berhijrah dan kali ini beliau pulang semula ke Pantai Timur untuk bersama dengan pasukan Kelantan. Bersama Kelantan, beliau telah berjaya untuk meledak sebanyak 13 gol. Satu jumlah yang sama ketika bersama dengan Selangor. So, 3 musim dalam Liga Super, beliau telah berjaya untuk mencatatkan 45 gol. Kat sini kita boleh nampak kenapa Fokido ni cukup laku dalam Liga Malaysia ni. Pada musim 2015, beliau telah berhijrah dan menyertai pasukan Negeri Sembilan yang ketika itu sedang bermain dalam saingan Liga Perdana. Pada musim tersebut, beliau telah berjaya untuk skor sebanyak 19 gol dan muncul selaku penjaring terbanyak Liga Perdana dengan 17 gol. Bayangkan, kasut emas Liga Super dia dah tapau, kasut emas Liga Perdana pun dia tapau. Selepas aksi cemerlang bersama dengan Negeri Sembilan, pada musim 2016, beliau kembali semula ke Liga Super untuk menyertai pasukan Felda United. Bersama Felda United, Fokido telah menampilkan satu aksi yang paling cemerlang sepanjang beliau bermain dalam Liga Malaysia apabila berjaya untuk meledak sebanyak 23 gol, termasuklah 15 gol dalam Liga Super. Prestasi cemerlang Fokido ni juga berjaya untuk membantu Felda United menamatkan saingan di tangga kedua Liga. Walaupun beliau cemerlang bersama dengan Felda United, beliau sekali lagi memilih untuk berhijrah dan kali ini beliau pulang semula bersama dengan Selangor. Bersama Selangor, beliau gagal untuk mengulangi semula prestasi hebat beliau pada musim sebelumnya apabila hanya skor sebanyak 10 gol sahaja. Dan kalau anda masih ingat, pada tahun tersebut Fokido pernah ditahan polis dan didapati bersalah menggunakan kereta klon dan dihukum denda sebanyak 6K. Mungkin benda macam ni sedikit sebanyak telah mengganggu fokus beliau sehingga beliau gagal untuk meledak lebih banyak gol. Kemudian pada musim 2018, beliau telah menyertai pasukan yang ke-6 dan pasukan terakhir beliau dalam Liga Malaysia iaitu Pahang. Bersama Pahang, beliau hanya sempat membuat 5 penampilan dan skor sebanyak 5 gol sahaja sebelum dilepaskan pada jendela perpindahan yang kedua selepas mengalami kecederaan pada lutut kanan yang memerlukan satu tempoh masa yang panjang untuk pulih. Maka dengan itu, tamatlah sudah perjalanan bola sepak beliau dalam Liga Malaysia. Untuk rekod, beliau telah berjaya untuk skor sebanyak
sebanyak 102 gol sepanjang 7 tahun tempoh beliau di Malaysia. Kat sini kita boleh lihat Fokido ni adalah antara pemain import yang menyelah dalam Liga Malaysia. Tak pelik lah kenapa begitu banyak pasukan yang berminat untuk mendapatkan Fokido ni. Tiap-tiap musim tukar tim, macam tukar baju. Bagi aku, bukan satu dosa pun kalau ada tim yang pergi sign pemain import kita semula ni. Kalau pemain tu perform, ada chance untuk sign je lah. Cuma yang paling aku tak suka bila ada tim tu yang pergi sign pemain import kita semula ni sekadar untuk penuhkan kota je. Kualiti langsung tak ada. Last-last membazir macam tu je. Acap kali dah jadi macam ni. Tapi yang peliknya, dah tahu dia tu flop, tapi pergi sign gak. At least kalau nak ambil import kita semula pun, ambil lah yang macam Fokido ni. Kita pun kita lah, janji berkualiti. Jadi itu je lah apa yang aku nak share pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ini. Kalau ada apa-apa macam biasa guys, boleh komen dekat bawah. Nama aku Halimas, aku ciao dulu. Peace.